orang. Naik apa? Naik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kelas ke-5. Jadi kelas yang pertama, kedua dan ketiga tu insyaAllah kalau kita sempat habis, kita akan ulang balik kelas 1, 2 dan 3. Itu ada rekod dah tapi terdelete. Entah macam mana tadi apa buat, terpadam. Kena rekod lain. Apalah, insyaAllah kalau sempat diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan ulang balik kelas 1, 2 dan 3, bermula daripada muka surat 1 sampai muka surat 18. Baik. Boleh mula. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Kita sambung pada masalah, kita ulang baliklah al-muddatud dunya. Baik, kata musannif kita, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina amin. Yang pertama, al-muddatud dunya, maknanya tempoh yang paling singkat, tempoh yang paling pendek, ialah aqallu muddatil haidi hiya, sekurang-kurang ataupun sependek-pendek masa haid itu ialah yaumun wa lailatun, sehari semalam. Apa makna sehari semalam? Yakni qadru 24 sa'atan, sekadar 24 jam. Maknanya dia nak bagi tahu 24 jam kepada kita, dia mengibaratkan dengan sehari semalam. Jangan kita kira dia mesti mai sehari semalam. Tak, dia tak mesti mai sehari semalam. Yang penting 24 jam. Sama ada dia berterusan 24 jam itu, contohnya daripada pukul 7 pagi sampai 7 pagi esok pula, ataupun dia terputus-putus 24 jam itu dalam jarak masa 15 hari 15 malam. Baik, wadhabituhu, dan dhabitnya, catatannya, catatan datang darah haid itu ialah an yadhhara ad-damu ala zahiril farji bihaitsu law udkhilatil qutnatu fi farjiha kharajat mulawwathatan wa hadzal aqallu lahu suratani. Dhabitnya ialah bahawasanya zahir darah itu pada zahir faraj, maknanya tempat yang zahir
yang wajib kita basuh ketika mandi dan beristinja, yakni tempat yang terbuka ketika mencangkung. Baik. Apa dia punya surah zahar? Surah zuhur tu, gambaran bagi zuhur tu macam mana? Apa makna zuhur dam? Zuhur darah pada zahir farah tu, bihaitsu law udkhilatil qutnah, sekira-kira jika dimasukkan kapas ke dalam farasnya, dikeluarkan dalam keadaan mulawwathah, makna berlumuran, ada kesan, maknanya ada kesan. Bila dia letak pada zahir farah dia, maka dia keluarkan, dia tengok ada kesan. Ini ada kesan ni, dia apa nama, zuhur darah ini dia ada dua makna. Satunya dia memang betul-betul mengalir, keluar ada darah, keluar darah lah maksudnya, mengalir darah. Bila mengalir darah itu termasuk dalam zuhur. Kalau ada kesan pun termasuk dalam zuhur juga, tapi nama dia lain, nama dia fatrah. Nama dia fatrah. Fatrah ni adalah masa yang ada kesan darah, tetapi darah itu tak mengalir. Kerana apa? Kerana darah yang keluar daripada rahim ini, dia bukannya sentiasa mengalir. Tak. Dia mengalir setitik, dua titik. Ada yang cepat, ada bila dah di penghujung, dia akan perlahan, dia akan setitik. Bila setitik tu, dia akan tinggal lama sikit. Dia biar lama tu, dia akan ada apa panggil apa, hampir-hampir nak kering. Tapi bila kita cek, letakkan kapas, dia masih ada kesan. Jadi ittifaq ulama, kalau sekiranya ada kesan darah lagi, maka masih dikira sebagai haid. Nama dia adalah masa fatrah. Sekiranya kita letak, tidak ada kesan langsung, bersih, tidak ada kesan, maka ketika itu barulah dihukum sebagai naqaq, maknanya suci. Ketika itu barulah boleh kita mandi dan terus sembahyang. Kalau masih ada kesan, tak dikira sebagai suci, tak dikira sebagai naqaq, tak dikira sebagai tuhur. Dan ada beza, nanti kita akan bincang masalah naqaq dengan tuhur. Apa beza naqaq dengan tuhur? Jadi itulah perbezaan di antara khurujul haid dan juga masa fatrah. Masa fatrah ini dia darah itu tidak mengalir, cuma dia ada kesan. Tapi kalau keluar darah tu betul, darah tu mengalir betul, itu mesti dah haid. Jadi dia ada dua surah di situ. Jadi dia tafsir macam ni, bihaitsu law udkhilatil qutnatu fi farjiha kharajat mulawwathah ni, disebabkan dia nak memasukkan sekali dengan masa fatrah. Masa fatrah itu tak mengalir, tapi ada kesan. Baik. Wa hadzal aqallu lahu suratani. Tempoh yang paling singkat ini dia ada dua surah. Yang pertama, as-suratul ula, antara dama muttasilan bimiqdar 24 sa'atan. Seorang perempuan itu dia melihat darah itu muttasilan, maknanya bersambung-sambung, berterusan, miqdar 24 sa'atan, sekadar 24 jam, berterusan selama 24 jam. Maknanya kalau datang pukul 9 pagi sampai 9 pagi esok, dia sentiasa ada. Sentiasa ada maksudnya macam mana? Maksudnya macam kita kata tadi, sekiranya dimasukkan kapas, maka bila dikeluarkan tengok ada kesan darah. Itu makna dia masih ada. Jadi dikira, jam-jam dia tu dikira. Itu surah yang pertama, surah 24 jam yang pertama.
Surah gambaran yang kedua, ats-tsaniyatu ay as-suratu ats-tsaniyatu antara dama mufarraqan, bahawa seorang perempuan itu melihat akan darah mufarraqan, berputus-putus. Dia ada masa dia suci, ada masa dia suci, ada masa dia datang darah. Maksudnya sini bukannya apa ada kesan tu dia masukkan suci yang dimaksudkan di sini, bukannya dia masukkan kapas ada kesan. Tak. Kalau ada kesan itu tak suci lagi. Suci di sini maksudnya tak ada langsung. Tak ada kesan langsung. Nanti depan dia akan cerita apa dalil. Dia beritahu apa dalil kata suci itu adalah memang betul-betul tak ada kesan. Suci bersih. Tak ada kesan darah langsung. Kalau ada kesan itu fatrah. Itu fatrah. Fatrah ni ittifaq kata ia adalah haid. Baik, dia tengok darah itu mufarraqan, terputus-putus. Ada masa darah, ada masa suci. Fatara sa'atan naqa'an, maka ia melihat 1 jam naqa' bersih. Wa sa'atan daman, dan 1 jam dia nampak darah. Walakin, dan akan tapi, ke majmu'us sa'ati 24 sa'atan fi dhimni 15 yawman. Akan tapi keseluruhan jam-jam yang dia nampak itu, yang dia nampak darah tu, bila dihimpunkan maka cukup 24 jam. Dihimpunkan cukup 24 jam. Macam kita cerita kemarin lah. Hari pertama 2 jam, contoh kita kata kan kemarin ni, hari pertama 2 jam, 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 cukup sampai hari ke-12 ni. Okey, kita dah pasti bahawasanya ia adalah haid. Sebab apa? Sebab dah cukup 24 jam. Bila? Dalam jarak masa berapa hari? 15 hari, 15 malam. Jelas dia adalah haid. Kerana dia cukup 24 jam itu dalam masa 15 hari, 15 malam. Walaupun kita kata 2 jam sini, 2 jam. Kemudian kita katalah pukul berapa? Dua jam di sini daripada pukul 7 sampai pukul 9, 2 jam. 7 petang lah ni. 7 petang sampai 9 petang. Kemudian dia berhenti. Kemudian esok pula 7 petang sampai 9 malam. Esok pula hari ketiga pun sini pun 7 petang sampai 9 malam. Sini pun 7 petang sampai 9 malam. Sini pun 7 petang sampai 9 malam. Begitulah sampai ke hari 12. Baik. Bila kita kata dia datang daripada pukul 7 petang sampai 9 malam, bermakna dia tinggal sembahyang maghrib. Betul tak? Tinggal sembahyang maghrib. Boleh tak dia sembahyang? Bila datang darah ni, di awal kali pertama dia datang tengok daripada pukul 7 sampai pukul 9. Boleh tak dia sembahyang? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia nampak darah. Asalkan nampak darah, kaedah. Asalkan nampak darah saja terus dihukumi sebagai haid. Walaupun kita tidak pasti dia adalah haid ataupun bukan. Sebab apa? Kita nak kata dia haid, dia belum cukup 24 jam. Baru 2 jam. Baru 2 jam. Tapi mana kita tahu adakah dia nak cukup 24 jam ataupun tidak? Bila kita tak tahu, kita berhenti. Kita berhenti. Tak payah sembahyang 2 jam ni. Maknanya dia dah tertinggal satu waktu, iaitu maghrib. Kemudian esok pula. Begitu juga. Daripada pukul 7 sampai pukul 9. Maknanya dia juga tertinggal satu sembahyang maghrib. Tertinggal satu sembahyang maghrib. 2.
Kemudian lepas pukul 9 dia berhenti. Tak ada lah. Bila dah berhenti tu, Isyak dia sembahyang, subuh dia sembahyang, maghrib, Zuhur dia sembahyang, Asar dia sembahyang. Kemudian dekat-dekat maghrib pukul 7 datang balik sampai pukul 9. Maknanya dia tak boleh sembahyang maghrib. Bila tak boleh sembahyang maghrib, adakah dia perlu qada? Tak lagi, belum wajib qada lagi. Nanti dulu, tunggu dulu. Okay, dia tunggu. Adakah darah dia ni nak cukup 24 jam ataupun tidak? Kena tunggu tengok. Tunggu dulu. Tunggu tengok 2 jam. 2 jam sampai hari ke 12. Bila sampai sahaja hari ke 12, terbukti bahawasanya yang datang ni semua adalah haid. Yang datang ni semua adalah haid. Kerana apa? Kerana dah cukup 24 jam. Dah cukup 24 jam. Bila cukup 24 jam, maka terbukti ini semua adalah semua ni adalah haid. Bila haid, adakah dia perlu qada sembahyang ni? Tak perlu. Haid tak perlu qada. Kalau puasa dia wajib qada. Cuma sembahyang tak wajib qada lah. Puasa dia wajib qada. Ikut 24 jam, maka terbuktilah ini adalah haid. Yang mana di bahagian awal tadi ni dalam 24 jam ni, 2 jam ni kan, bila dia berhenti sahaja 2 jam ni pukul 9, dia terus basuh, kemudian solat. Tak perlu mandi. Kerana apa tak perlu mandi? Kerana dia belum pasti adakah ini haid ataupun istihadah. Kerana dia tak pasti, tak yakin lagi ini adalah haid atau istihadah, jadi dia cuma basuh dan terus sembahyang. Berbeza dengan sekiranya di sini masih bersambung 2 jam lagi, bersambung sampai hari ke-15, kemudian berhenti. Kalau lajak sampai 16, itu cerita lain. Nanti dulu kita tengok ni dulu. Kalau bersambung lagi selepas daripada 24 jam ni, ini berbeza. Ini dia kena mandi dan solat. Kenapa dia perlu mandi? Kerana dah terbukti bahawasanya itu adalah haid. Okey, jelas Baik. Ada masalah yang macam ni, orang tanya. Saya ni hari pertama saya tengok air sejam saja. Lepas tu berhenti. Nak buat macam mana? Dah berhenti, kita basuh je lah. Basuh dan semayang lah. Tak ada masalah. Kemudian keesokannya tak mai. Esok lagi pun tak mai. Esok lagi tak mai. Kemudian hari kelima mai balik sejam. Bila mai, apa kita nak buat? Berhenti, tak payah semayang. Kalau kena waktu ni lah, waktu semayang. Berhenti tak perlu semayang. Kemudian berhenti lagi. Hari ke-8 dia mai 2 jam. Bila? Pukul 7 sampai pukul 9. Okey. Pukul 7 sampai pukul 9. Bermakna dia tinggal maghrib. 1 maghrib. Dia tinggal 1 maghrib. Kemudian berhenti. Sampai pukul 9 berhenti. Dia pun sembahyang isyak macam biasa. Kemudian tak datang. Kemudian hari ke-12 mai balik 2 jam. Pukul pertama juga pukul 7. Kita kata inilah waktu lain pula. Pukul 5. Pukul 5.30 sampai pukul 7.30. Maknanya dia dah luput 1 sembahyang subuh. 2 sembahyang dah.
Sedangkan di sini tak cukup lagi, baru sejam, 2 jam, 4 jam, baru 6 jam. Kemudian terus berhenti. Sini tak ada sampai hari ke-15. Apabila sampai habis sahaja hari ke-15, masuk hari ke-16, dia dah tahu, dah terbukti bahawasanya sejam, 2 jam, 4 jam, 6 jam ini adalah bukannya haid, tapi adalah istihadah. Bila istihadah, apa yang perlu dia lakukan? Dia perlu qada balik dua ni. Maghrib dan subuh ni dia kena qada. Qada dua ni sebab apa? Sebab dah ternyata dalam 15 tadi ni tak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam, apa hukum dia? Istihadah. Bila istihadah, apa jawab dia? Jawab dia kena semayang. Bila tak semayang, wajib qada. Istihadah ni hukum dia wajib semayang. Tak semayang, maka kita kena qada. Okey. Selesai, jelas situ. Cuma bezanya di sini sama juga lah. Tak habis sejam ni, cuma terus semayang, basuh terus semayang. Ini berhenti saja, basuh terus semayang. Berhenti ke 9, basuh terus semayang. Tak perlu mandi. Sebab apa? Dia masih menunggu-nunggu adakah itu haid ataupun istihadah. Dia tak dapat nak pastikan. Jadi dia ada dua semayang yang perlu dia qada. Dua semayang yang perlu dia qada. Tak ada masalah lah. Masalah ni mudah. Ada soalan-soalan orang tanya tu macam tu. Dia tanya, saya ni dah berhenti lama dah. Lepas daripada beranak itu haid tak main 3 bulan. Lepas tu tiba-tiba dia main sikit-sikit. Hari ni dia main sikit. Lepas tu tak ada. Esok pula dia main sikit. Tak ada. Esok pula dia main sikit. Macam mana nak buat? Dia main tu pula dia bercampur dengan keputihan lah apa semua. Macam mana? Kita ikut kaedah tadilah. Kalau dia main tu tak cukup 24 jam dalam masa 15 hari, maka hukumnya adalah istihadah. Kalau dia main sikit-sikit gitu senang lah. Basuh terus sembahyang lah, tak ada masalah. Cuma bezanya sekiranya cukup 24 jam sebelum 15 hari, dia kena mandi dan sembahyang. Okey, selesai masalah tu. Kata kunci dia masalah haid ni satu yang cukup 24 jam dalam masa 15 hari 15 malam. Tak kiralah mai warna apa sekalipun, sekiranya darah tu cukup 24 jam itu dalam masa 15 hari 15 malam, semuanya dihukumi sebagai haid. Walaupun dia menyalahi dengan kita punya adat kita. Adat kita 4 hari 5 hari, tiba-tiba dia datang 8 hari ke 9 hari, ataupun dia main biasanya 6 hari, tiba-tiba berhenti hari 7 ke 8 ke 9 ke 10 berhenti, kita pun dah okey tak apa, aku pun semayang macam biasa. Tiba-tiba hari ke 10 mai balik, 10 mai, apa kita nak buat? Berhenti terus, jangan semayang. Pasal apa? Pasal darah itu datang dalam 15 hari. Bila datang 15 hari, ittifaq dia itu adalah haid. Baik, selesai masalah tu. Baik, yang kedua, tak habis lagi atas tadi, fa yu'addu kulluhu haidan kama sayatil hadithu anhu insyaallah. Maka dikira, dibilang semuanya 24 jam tu adalah haid, seperti mana yang akan datang perbincangan mengenainya insya-Allah taala. Baik, yang kedua, al-muddatul quswa, yakni masa yang paling panjang. Masa yang paling panjang, iaitu wahiya aktsarul haidhi, iaitu sebanyak-banyak haid. Fa aktsaruhu 15 yawman bilayalihinna, iaitu sebanyak-banyak
Haid itu ialah 15 hari 15 malam. Tengok, dia tak sebut ghalib. Dia terus sebut quswa ataupun akthar, yang paling banyak. Sebab apa? Sebab ghalib ni dia punya fungsi dia ataupun kegunaan dia hanya ada pada dua masalah, pada satu masalah saja. Akan datang di dalam bab mustahadah. Jadi function dia tak berapa banyak. Dia terus sebut muddatul quswa, masa yang paling panjang. Sebab kata kunci yang paling penting, yang paling utama adalah sehari semalam dan 15 hari 15 malam. Baik, yang ketiga adalah al-muddatul ghalibah, masa yang kebiasaan ataupun kebanyakan. Wahia ghalibu muddatil haidhi 'inda nisa'i, iaitu ghalib kebiasaan masa haid itu di sisi perempuan ialah 6 ayyamin aw 7 ayyamin, 6 hari atau 7 hari. Tapi mestikah? Tak, ini cuma ghalib. Kadang-kadang adat orang tu bukan 6 hari 7 hari pun, 3 hari ada yang 4 hari, ada yang 10 hari adat dia. Cuma kebanyakan manusia, kebanyakan perempuan, dia 6 hari 7 hari. Baik, wa dalilu 'ala taqdiri, apa dalil penetapan hukum sebegini? Sekurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari 15 malam, kebiasaannya 6 hari 7 hari, daripada mana? Wa dalilu 'ala hadha at-taqadiri, dan dalil di atas penentuan ataupun ketetapan ini, ketetapan hukum ini, iaitu berdasarkan istiqra'ul Imam Syafi'i, ay tatabbu'ul hawadithi wal wujudi wa qad wajada waqa'i'a athbataha, iaitu istiqra' Imam Syafi'i. Apa makna istiqra'? Istiqra' ni clear. Istiqra' ni adalah kajian, ataupun kita kata dalam bahasa akademiknya induktif. Maknanya penetapan hukum berdasarkan kajian secara juz'iyat, kajian pada juz'iyat. Dia mengkaji ataupun dia meneliti hanya beberapa orang, hanya beberapa juzuk, hanya beberapa perkara, kemudian dia meletakkan hukum secara universal, menetapkan hukum umum bagi semua orang. Dengan mengkaji hanya beberapa orang, kemudian Imam Syafi'i meletakkan hukum kepada semua orang, semua wanita. Itu makna istiqra', kajian. Dia buat kajian berapa orang Imam Syafi'i ni? Yang saya tahu tak sampai 20 orang. Mungkin daripada 5 ke 10 gitu saja. 5 ke 10. Dan ini dipanggil istiqra' ghalabati dhann. Bukannya istiqra' tam ataupun istiqra' naqis, tapi hanyalah istiqra' ghalabati dhann. Istiqra' tam ni maknanya daripada 100% dia mengkaji, dia meneliti pada 99 juzuk, 99 juz'i. Adapun istiqra' naqis ini 60% dia kaji, kemudian diletakkan hukum untuk semua. Adapun istiqra' ghalabati dhann ni dia hanya mengkaji beberapa bahagian yang sedikit, tak sampai 50%, kemudian dia meletakkan hukum untuk semua. Di mana Imam Syafi'i buat kajian ni? Di satu tempat yang namanya Tihamatul Yaman.
Tihamatul Yaman ni dia berada di daerah Hudaidah. Dan Tihamatul Yaman ni maknanya dataran tinggi Yaman. Imam Syafi'i hanya buat kajian di situ. Tapi Imam Syafi'i meletakkan hukum kepada semua wanita. Sebab tu dalam masalah haid ni dia banyak khilaf. Imam Abu Hanifah kata lain. Imam Hanifah kata sekurang-kurang haid 3 hari. Sebanyak-banyak haid 10 hari. Imam Malik kata sekurang-kurang haid 1 lahzah. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Jadi berbeza pendapat. Sebab apa? Berdasar dalil dia adalah istiqra', kajian bukannya nas. Masa penetapan masa ni berdasarkan istiqra'. Yang nas betul disebutkan cuma kewujudan ataupun kesabitan adanya haid itu adalah berdasarkan nas lah. Dan haid, istihadah dan nifas ni dia berdasarkan nas. Tapi waktu dia tu macam mana, daripada mana makhazul dalil dia, tempat ambil dalil menetapkan, para ulama menetapkan waktu dia berdasarkan istiqra'. Baik. Apa makna istiqra'? Iaitu tatabbu'ul hawadithi wal wujudi. Dia Imam Syafi'i melihat ataupun mengkaji perkara-perkara yang berlaku, perkara-perkara yang ada, keadaan-keadaan yang berlaku, dan waqad wajada waqa'i'a athbataha. Imam Syafi'i mendapati waqi' realiti dia memang macam tu. Kemudian Imam Syafi'i menetapkan hukum tu. Hukum tu berdasarkan realiti yang berlaku. Dan kajian Imam Syafi'i ni tak terhenti di zaman Imam Syafi'i saja. Dia diteruskan oleh para ulama selepas dia, ashab dia, kemudian mutaakhirin hingga mutaakhirin pun meneruskan kajian Imam Syafi'i. Dan memang terbukti benda ni seperti mana yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Baik. Kita sambung. Fa idza arafta ma taqaddama fa idza ra'atil mar'atu daman aqalla min hadhil muddah fa innahu yu'addu dama fasadin wastihadatin. Maka apabila engkau dah mengetahui hukum-hukum yang dah disebutkan itu, maka kesimpulannya apabila seorang perempuan itu melihat darah kurang daripada ini muddah, ini masa, maknanya 15 hari 15 malam, silap 24 hari 24 malam dalam masa 24 jam dalam masa 15 hari 15 malam, maka ia dikira sebagai darah fasad dan istihadah. Darah fasad dan istihadah. Kalau tak cukup 24 jam ataupun cukup 24 jam tetapi di luar 15 hari 15 malam, ia juga dikira sebagai istihadah. Cuma ada khilaf pada masalah nama fasad dengan istihadah tu. Ada setengah kata fasad ni lain, istihadah ni lain, tapi hukumnya sama saja. Hukumnya sama saja, iaitu tuhur, suci, wajib semayang. Ada yang kata fasad ni makna dia darah yang kurang daripada 24 jam, dan darah yang keluar sebelum daripada umur haid, itu namanya darah fasad. Dan darah yang lebih daripada 15 hari 15 malam itu adalah darah istihadah. Tapi adakah berbeza? Adakah berbeza dia punya hukum? Tak beza, sama saja. Dua-dua itu wajib semayang. Tuhur, wajib semayang. Cuma berbeza nama, khilaf lafzi yang panggil. Tak ada masalah apa. Hukum sama. Baik, wa idza ra'atil mar'atu ad-dama ba'da muddati aktharil hayd 10 yawman bilayalihin, pada 15 hari 15 malam. Tengok, dia kata kalau seorang perempuan melihat darah lebih daripada 15 hari 15 malam, dia nampak darah 16 hari, cukup 24 jam Cukup 24 jam.
Kemudian dia berlanjutan sampai ke 16 hari ke 17 hari ke 18 ke 20 ke. Tak kiralah, yang penting melepasi 15 hari 15 malam. Apa jawabnya? U'tubirat hadhil mar'atu mustahadatan ikhtalata tuhruha bil haid. Diiktibar, dikira perempuan yang haidnya darahnya melepasi 15 hari 15 malam ni dikira mustahadatan sebagai mustahadah. Perempuan yang bermustahadah yang bercampur tuhurnya bil haid. Ikhtalata tuhruha bil haid. Bercampur sucinya dengan haid. Maknanya bila dia lepas 15 hari 15 malam darah dia, maka tak mungkin semua itu adalah haid. Kerana apa? Kerana paling banyak atau paling lama haid itu 15 hari 15 malam. Bila lajak, makna kata tak lain. Okey, clear. Tinggal seorang. Sangkut terus tinggal seorang. Okey. Baik, kita sambung lagi. Bab yang keempat. Damul haidi ya'ti bi'iddati sifatin. Sifat darah. Darah haid ni macam mana sifat dia? Jadi orang lelaki tak pernah ambil tahu langsung. Buat tak tahu ya. Itu depa punya kerja. Dia pergi kat depa. Depa pandai-pandai depa. Tak boleh kena ambil tahu juga. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan kita. Kena ulang sana lah Masya. Kena ulang video tu, record tu. Tak boleh nak ulang lah, lajak pergi banyak lah, jauh lah. Baik. Jadi di antara sebab bab haid ni tidak berkembang, tidak orang panggil apa, meluas di kalangan masyarakat ni, pasal apa punca dia? Punca dia ulama dulu dah kata dah. Pengarang Fathul Mu'in dia kata apa? Pasal apa bab haid ni tak dibahas banyak dalam kitab. Kitab yang terkemudian ni lah. Kitab-kitab dulu banyak bahas. Kitab yang terkemudian. Pasal apa? Pasal orang perempuan tak tanya. Orang lelaki pun dia kata ni aku bukannya ada. Aku tak ada. Buat apa? Aku nak ambil tahu buat apa? Ni bukan kerja aku nak ambil tahu. Ni perempuan. Orang perempuan depa punya hal depa kena ni ya. Kena selesaikan sendiri ya. Jadi bila tak ada orang tanya, perempuan pun segan, malu nak tanya. Dia kata ni bab dalam kain kita ni takkan nak tanya kot. Jadi malu nak tanya. Bila malu nak tanya, apa jadi? Orang lelaki pun tak kaji. Orang lelaki pun tak mau ambil tahu lah kali. Ilmu tu dia semakin semakin tenggelam. Dia semakin tenggelam. Tak ada siapa nak ajak. Bila timbul masalah, barulah kelang kabut. Jadi alhamdulillah fuqaha kita, ulama-ulama yang mendalami dalam bidang fiqh, depa korbankan masa depa untuk mengkaji, untuk meneliti balik kalam-kalam ulama-ulama dulu dan mengeluarkan kesimpulan depa keluarkan kesimpulan, depa sediakan kesimpulan untuk kita mudah. Jadi alhamdulillah. Itu kita kena banyak terima kasih dekat para ulama. Jadi di antara cara kita berterima kasih kepada para ulama yang dah menyediakan ataupun dah memudahkan pembelajaran kita. Jadi kita kena sambunglah, siapa-siapa yang ada kemampuan dia belajar, kemudian dia panjang-panjangkan ilmu tu supaya manfaat itu dapat kepada orang lain juga. Baik. Yang keempat, tajuk yang keempat adalah sifat darah haid.
Damul haidhi ya'ti bi'iddati sifatin. Darah haid itu datang ia berbagai-bagai sifat. Dia bukan satu sifat saja. Dia ada banyak sifat. Apa dia sifat dia? Wahiya as-sawadu wal humratu wasyuqratu was-sufrah. Wasyuqrah was-sufrah wal kudrah. Wahiya ma bainal asfari wal abyad. Waqad yakunu ad-damu thakhinan waqad yakunu natinan. Okey. Tak apa, yang mana yang tak dan tu tanya balik kita, tengok balik video tu. Kalau memang tersangkut, memang siapa pun tak boleh tengok, tu beritahu, nanti kita boleh ulang balik. Kita buat nota sikit, tulis, post dekat tu apa grup. Jadi darah ni dia ada yang warna dia hitam. Hitam ni bukan hitam betul. Dia merah tua, merah pekat. Dia bukan hitam macam dengan arang. Dia merah pekat. Yang kedua merah biasa. Yang ketiga perang. Yang keempat kuning. Yang kelima keruh. Keruh ni warna yang di antara kuning dan putih. Nak kata putih pun tak. Nak kata kuning sangat pun tak. Keruh. Ustaz saya kata apa? Warna teh susu. Dan waqad yakunu damu sakhinan. Dan kadang-kadang darah itu sakinan. Warna dia, bau dia. Sakhin tu dia pekat, likat. Pekat ataupun ada yang pekat dan ada yang cair. Dan kadang-kadang waqad yakunu natinan. Kadang-kadang dia tu ada yang busuk, ada yang tak busuk. Ada busuk, ada tak busuk. Tapi bagi kita untuk menghukum sebagai haid, langkah yang pertama ataupun sifat yang paling kuat, sifat yang paling jelas adalah warna. Kerana yang disebutkan di dalam hadis itu memang jelas warna. Yang kedua itu barulah kita ambil kira masalah pekat dan juga busuk. Okey. Baik, idza arafta ma taqaddama fa'lam anna al-asahha min aqwali a'immatina asy-Syafi'iyyah annal kudrata was-sufrata haidun. Apabila engkau dah mengetahui hukum yang dah berlalu sebutnya tu, fa'lam, maka ketahuilah bahawasanya annal asahha, yang paling asah, qaul yang asah, qaul asah. Jadi qaul asah ni adalah satu istilah bagi ashab Syafi'i. Tak apa, hak tu kena belajar dalam ilmu mustalahat fiqhiyah. Dalam istilah fiqh ada dia bincang masalah asah. Apa itu asah, apa itu azhar, apa itu sahih, apa muqabil bagi asah, yang mana yang boleh beramal, yang mana yang tak boleh beramal. Muqabil bagi sahih, azhar, masyhur, apa lagi? Banyak istilah-istilah yang disebut oleh ulama. Dan istilah dia itu mengisyaratkan kepada maksud yang tertentu. Bukan maksudnya kita kata al-asah yang qaul yang paling sahih. Apa maksud paling sahih? Paling sahih daripada mana? Apa yang mana yang kurang sahih dia? Adakah yang paling sahih ni, kenapa yang paling sahih ni dia jadi yang paling sahih? Kenapa yang muqabil dia, lawan dia itu kurang sahih? Dan nak dibandingkan di antara dua pula, muqabil sahih dengan muqabil asah. Muqabil asah dengan muqabil bagi sahih. Yang mana satu yang boleh beramal, yang mana yang tak boleh beramal. Dia ada lah. Apa itu dibincang dalam masalah dalam ilmu mustalah fiqhiyah. Baik. Yang paling qaul asah daripada perkataan imam-imam kita yang bermazhab Syafi'i, bahawasanya al-kudrata was-sufrata
keruh dan juga kuning itu haidun, dikira sebagai haid juga. Sebab apa? Ini dalil dia, lima rawal Bukhari anna nisaa kunna yab'athna lis-sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala bid-durjati fiha al-kursufu fiha as-sufratu fataqulu. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahasanya perempuan-perempuan itu mereka pergi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawa durjah. Durjah ni maknanya ya betul Bang Yub. Qaul as-sah daripada perkataan imam-imam dalam mazhab Syafi'i, keruh dan kuning itu haid juga. Ya betul. Qaul as-sah mengatakan keruh dan kuning itu dikira sebagai haid juga. Maknanya muqabil bagi as-sah mengatakan kudrah, keruh dan juga sufrah itu bukanlah haid. Baik. Mereka perempuan di zaman Nabi ini bawa durjah, bawa perca kain. Perca kain yang pada perca kain itu terdapat kursuf, ada apa nama? Kapas, perca kain yang ada kapas. Fihi, pada kursuf itu ada kekuningan. Dia bawa kain yang ada kapas yang biasa mereka pakai zaman Nabi tu, dia pakai kita panggil pad lah masalah ni. Kita panggil pad. Depa bawa pad depa tu, depa bawa dia punya tuala wanita mana, depa bawa pergi dekat Sayyidatina Aisyah, depa tanya. Dan di tuala wanita mereka tu ada warna kuning. Depa pun tanya, ni macam mana Sayyidatina Aisyah? Ni nak kira haid ke bukan? Maka kata Sayyidatina Aisyah, la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Janganlah kamu segera, janganlah kamu kelang kabut, janganlah kamu tergopoh-gapoh sehingga nak semayang, tergopoh-gapoh nak bersuci dan semayang sehinggalah kamu melihat kapas yang putih. Maknanya kapas yang mereka bawa tu, Sayyidatina Aisyah kata, jangan kamu terus nak semayang sehingga kamu nampak kapas itu berwarna putih. Maksudnya tidak ada kesan darah. Kalau tengok dekat kapas tu tidak ada kesan darah, barulah dikira sebagai suci. Ini bukti bagi kita kata bila cek tadi bersih, tak ada kesan darah, maka ketika tu barulah dihukumi sebagai suci. Kalau dia masih ada kesan darah, maka masih belum dikira sebagai suci. Sama ada dia memang darah tu mengalir ataupun dia masih ada kesan-kesan darah, iaitu masa fatrah. Jadi kalau ada masih ada warna, walaupun warna kuning, maka tak dikira sebagai suci lagi. Ini dalil dia. Tengok di bawah tu nombor 2 dia kata ad-durjah bidalin madmumatin muhmalatin wara'un muhmalatun sakinatun ba'daha jimun. Makna dia adalah khirqah. Khirqah ni maknanya perca kain. Wa nahwuha, dan seumpamanya, seumpama kain. Tadkhuluhal mar'atu fi farjiha, yang dimasukkannya ke dalam, yang dimasukkan oleh perempuan itu ke dalam farahnya. Thumma takhrujuha, kemudian ia keluarkannya, litanzura hal baqiya syai'un min athril haid, untuk melihat adakah masih ada lagi sesuatu daripada kesan haid ataupun tidak. Wal qassata bi fathil qafi, dengan difathahkan qaf, maknanya apa? Al jissu maknanya kapur. Wahiyya qutnah, dia umpamakan kapur itu dengan qutnah.
Qutnah ni makna apa, kapas. Kan cotton tu daripada perkataan qutnah lah, kapas. Au khirqatul bayda, ataupun percakaian yang putih. Allati tahsyu, yang mereka sumbatkan, yang perempuan itu sumbat indal haidi, ketika haid. Syubbihatir rutubatu an-naqiyatu bil jissi fi safa, diumpamakan, ditasbihkan rutubah naqiyah, maknanya cairan yang suci bersih, maknanya cair apa lembapan cair yang putih bersih yang ada pada farah itu dengan jis, maknanya bila putih bersih maknanya tidak ada kesan lah, bil jissi, dengan jis, dengan kapur, fis safai, pada safa, pada bersihnya. Maknanya dia punya wajah syabah dia umpamakan rutubah naqiyah, kesana cairan yang putih dengan kapur, bukan kapur, qutnah, dengan kapas pada pihak putih dia umpamakan kapas dengan rutubah naqiyah, mana cairan yang bersih tanpa ada kesan dari sudut bersih dia. Maknanya bila kapas itu putih betul, putih bersih, maka dia sifat dia adalah bersih. Jadi seumpama rutubah naqiyah. Tak ada apalah, ini masalah balaghah. Wal kursuf, dan kursuf itu adalah al-qutnu juga kapas, maksud dia kapas. Wa muqabilul asahi, dan muqabil bagi asah ialah la yakunu. Tadi asah kata sufrah dan kudrah dan sufrah itu adalah haid, tapi muqabil kata la yakunu zalika haidan, bukanlah haid. Muqabil asah kata kuning dan keruh itu bukanlah haid. Sebab apa? Li'annahu laysa ala launi dami, kerana ia bukanlah warna darah. Dia pun ada dalil dia juga. Wali qawli Ummi Atiyah, dan kerana diambil dalil daripada perkataan Ummi Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata syai'an. Kami ini tidak mengira, tidak membilang, tidak mengatakan sufrah dan kudrah itu, kuning dan juga keruh itu sesuatu pun daripada haid lah, makna bukan haid. Sebab apa? Kuning dengan keruh ni bukannya warna darah. Ada darah warna kuning, warna keruh? Tak ada. Darah dia sama ada merah pekat ataupun merah ya. Dua tu, ataupun dia paling ni sikit pun dia perang sikit. Macam mana boleh warna kuning dengan warna keruh tu dikira sebagai darah pula? Mana ada darah warna tu? Jadi ini dalil depa. Tapi yang asahnya adalah dikira sebagai haid juga. Mungkin kesan-kesan dia ke apa, kita Allah alam. Cuma ada kenapa qaul asah adalah kuning dan kudrah itu, kuning dan keruh itu haid. Kenapa ulama kata yang asahnya adalah yang ni? Dia ada juga dalil-dalil untuk nak menguatkan perkataan dia. Wa ujiba, dan dijawab dengannya bi anna qaula Aisyah aqwa li kasrati mulazamatiha lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Intahani ayat. Jawab. Ulama jawab kata macam mana diambil kira, sebab apa diambil kira perkataan ataupun hadis Sayyidatina Aisyah. Perkataan hadis Sayyidatina Aisyah lebih asah, lebih kuat dalil dia daripada perkataan Ummi Atiyah. Kerana Sayyidatina Aisyah dia lebih banyak melazimi Nabi daripada Ummi Atiyah. Jadi perkataan dia lebih dipercayai lah, lebih diambil kira. Sebab apa? Sebab dia banyak duduk dengan Nabi. Sebab tu perkataan tu dia naik sampai menjadi asah. Adapun muqabil asah ni hukum dia dhaif. Muqabil asah ni hukum dia dhaif. Apabila kapas putih, maka ketika itu barulah suci. Masa fatrah tu masa yang masih ada kesan, masih ada kesan darah,
tapi darah itu tidak mengalir, itu masa fatrah. Dia tetap dikira sebagai haid. Baik, ada kaedah kah Ustaz, jika datang haid warna kuning, hukum apa? Dan jika di hujung haid warna kuning, sama saja. Kita tengok dalam dia datang bila? Dalam masa 15 hari. Ya, itu adalah haid. Cukup 24 jam tak? Cukup 24 jam, haid. Sampai ada ulama bahas, depa kata, la ni macam mana? Ada orang tanya, darah warna yang biru pula. Biru, hijau apa dah? Nak kata apa? Nak kata darah ke bukan? Dia cukup 24 jam dan dia dalam masa 15 hari. Haid ke bukan? Depa tanya Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin kata, haid juga. Sebab apa? Sebab faktor pemakanan lah ni dah tak boleh nak kira dah. Macam-macam lah, perisa ni lah, perisa ni, pewarna macam-macam. Kadang-kadang dia orang panggil apa, melibatkan darah. Dia sampai dia merosak masuk dalam darah kan macam mana, wallahu alam. Tapi ada kemungkinan darah itu menjadi warna lain. Tapi yang muktabarnya di sini, kita cuma kena tengok adakah yang keluar itu ada sifat darah ke tak. Sifat darah dari segi apa nama, kepekatan dia dan sebagainya. Kalau ada sifat-sifat darah, walaupun dia warna lain, maka dia tetap dihukumi sebagai darah. Dan apabila cukup 24 jam, kurang daripada 15 hari, 15 malam, tetap dikira sebagai haid. Yang penting ada warna. Itu ya. Baik, kita sambung lagi. Bab yang kelima. Tak boleh lambat sangat ni. Lagi tak dan. Baik, yang kelima, ad-damul ladzi tarahul hamilu. Ialah bab yang melihat darah yang melihat akannya oleh orang hamil. Maknanya darah yang keluar ketika hamil. Idza ra'atil hamilu daman yasluhu an yakuna haidan bi an balagha yawman wa lailatan. Apabila seorang yang hamil itu melihat darah, yasluhu an yakuna haidan, boleh ia itu menjadi haid, tapi dengan syarat bi an balagha yawman wa lailatan, bahawasanya sampai sehari semalam. Kalaulah orang hamil nampak keluar haid, maka dikira sebagai keluar darah, maka dikira sebagai haid, tapi dengan syarat cukup sehari semalam. Cukup syarat haid, cukup sehari semalam dan tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Baik, fal azharu, maka qaul azhar daripada aqwali imamina asy-Syafi'i. Apa maksud azhar? Itu dibahaskan di dalam mustalah fiqhiyah, istilah-istilah fiqh. Qaul yang azhar mengatakan min aqwali imami Syafi'i, imamina asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu annahu haidun, bahwasanya darah yang keluar ketika hamil itu tetap dikira ataupun dihukumi sebagai haid. Sebab apa? Li'umumil adillati fi i'tibarihi dama haidin, kerana umumnya dalil pada perkiraan, pada dikirakan darah itu sebagai haid. Kerana ada dalil umum yang mengatakan asalkan keluar darah, ia adalah haid. Tak kiralah sama ada mengandung ataupun tidak. Mana dalil yang umum tu? Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qul huwa adza, qul huwa adza. Wa qawlihi alaihi salam, inna damal haidhi aswadu yu'raf, sesungguhnya darah haid itu hitam dan diketahui, dapat dikenal pasti. Ya, ini adalah dalil bahawasanya apabila datang saja darah, maka ia dikira sebagai haid, dengan syarat-syarat tertentu lah, dengan syarat-syarat tertentu. Dia tak ada istisna, tak ada exception, tak ada pengecualian pada
pada dalil ni, ikutlah dia ada bagi dalil-dalil khusus ke yang mengatakan orang hamil ini tidak perlu, orang hamil ini darah yang keluar ketika hamil ini bukan haid, tak ada. Tak ada. Dia pakai bila umum, dia kembali kepada umum lah. Ini perbahasan dalil, tak ada masalah tu. Itu bukan tempat kita, perbincangan kita. Tempat kita cuma bahas masalah ini cuma untuk orang-orang yang mendalami dalam bidang fiqh. Soalan dia kata, jika yang keluar itu seperti rutubah tetapi cukup 24 jam atau 15 hari 15 malam, adakah dikira itu haid? Seperti rutubah. Apa maksud seperti rutubah? Apa maksud seperti rutubah? Rutubah dia cairan yang keluar tu dia 3 je selain daripada darah. Dan ni kita kenal pasti dulu, adakah ia darah ataupun bukan darah. Kalau darah, okey, cukup 24 jam kurang daripada 15 hari, haid. Kalau darah apa warna sekalipun. Kalau bukan haid, wa imma dia rutubah, dia keputihan dan sebagainya, wa imma dia arak, dia peluh, dia macam peluh tu, dia orang panggil pelincir dia, wa imma dia mazi, wadi ataupun mani. Hak tu saja. Yang lain daripada tu apa benda? Seperti rutubah tu apa dia? Ada sifat darah tak seperti rutubah tu? Jadi kena jelaskan dulu apa soalan dia tu. Apa maksud seperti rutubah? Gatal hidung pula siapa ni. Baik. Nah, kita sambung lagi. Cuma di sini dalam maksud azhar ni, kalau kita tengoklah kan, azhar ni adalah pendapat bagi Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i ni dia ada 2 pendapat. Dan kedua-duanya dalil dia kuat. Kedua-dua pendapat Imam Syafi'i ni dalil dia kuat. Tapi yang lebih orang panggil apa, lebih zahir, lebih terkenal, lebih jelas dia punya dalil dia adalah perkataan pendapat orang hamil ini boleh haid. Itu yang jelas. Adapun yang lawan bagi dia, ada orang hamil tak boleh datang haid, kalau mai juga darah itu bukan haid. Ini dalil dia juga kuat, tapi dia kurang masyhur, dia kurang jelas, ini perbahasan dalil cara Ustaz. Cuma kalau kita tengok kenapa Imam Syafi'i kata, kalau kita tengok dia punya sebab Imam Syafi'i mengatakan yang keluar ketika mengandung itu adalah haid, selain daripada umumnya dalil, ulama pun menyatakan sebab-sebab dia adalah, di antara sebabnya kita tengok mana ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila keluarnya darah, maka apa kemungkinan yang ada pada darah tu, sama ada dia asli, darah asal, darah tabiat, yakni darah haid, ataupun darah penyakit. Dua ni ya. Sama ada dia darah penyakit ataupun dia darah tabiat, darah haid. Jadi tak boleh kita nak pastikan sama ada dia haid ataupun bukan haid. Jadi tak boleh nak pastikan. Bila tak boleh nak pastikan, yang kuatnya apa? Adalah kembali kepada asal. Kepada asal apa dia? Darah yang keluar ketika darah, asalkan darah tu keluar, maka dihukumi sebagai haid. Walaupun pada hakikatnya, ia pada realitinya, pada sebenarnya dia bukan darah haid. Dia darah
istihadah ataupun darah istihadah lah, darah yang bukan haid lah, bukan datang daripada rahim, tapi oleh kerana dia keluarnya daripada kemaluan, itu yang zahir. Sebab fiqh ni dia hukum ala zahir, maka dihukumi sebagai haid walaupun pada realiti bukan haid. Kerana haid ni dia hukum saja, hukum, walaupun realiti itu bukan haid. Dihukumi sebagai haid maksudnya dia tak boleh buat apa yang dihalalkan orang halal buat. Orang yang suci buat, boleh buat, dia tak boleh buat. Sama. Itu makna dihukumi sebagai haid. Kan dia belah awal dulu kita bincang ada dua maksud pada ta'rif haid tu. Ta'rif itu menceritakan tentang realiti ataupun hakikat sebenar haid tu apa benda. Kemudian sambungan daripada ta'rif tu dia menyatakan hukum bagi haid. Walaupun secara hakikatnya ia bukan haid, tapi apabila dia menepati syarat-syarat haid, maka ia dihukumi sebagai haid. Okey, kita perhabis dulu perbincangan bab darah yang ketika hamil ni. Okey, itu hujah yang digunakan oleh ulama untuk menyokong pendapat Imam Syafi'i. Dan ada lagi pendapat hujah yang menyokong pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua, memang orang mengandung ini dia punya saluran untuk mengeluarkan darah haid itu tertutup. Jadi tak mungkin orang hamil dia boleh datang haid. Sebab apa? Sebab saluran mengeluarkan haid itu, saluran rahim untuk mengeluarkan haid itu tertutup oleh anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang bila seseorang itu mengandung, seorang wanita itu mengandung, proses pensenyawaan itu tidak akan berlaku dah. Bila dah lekat anak, dia tak jadi dah. Kali kedua tak jadi dah. Bila proses pensenyawaan itu tidak ada, maka haid tidak ada. Haid ini dia berlaku, dia hanya boleh berlaku apabila tak lekat anak. Proses tu masih berlaku. Bila proses tu tak berlaku, dia tak akan keluar darah haid. Darah haid akan keluar hanya ketika dia mengeluarkan wanita dia mengeluarkan telur, ovum tu kan. Bila dia keluar ovum tu barulah adanya haid. Kalau tak keluar ovum tu dia tak ada haid. Itu dari segi inilah perubatan tu, sains. Jadi dia di sini nampak hujah yang menyokong kalam Imam Syafi'i ni banyak, kuat, yang mengatakan yang menyanggah yang muqabil bagi azhar ni tak boleh datang haid. Dia ada dua hujah, dia pegang dua. Yang pertama tadi dia tersumbat, yang kedua dia orang yang ada haid dia tak mungkin, orang yang mengandung dia tak mungkin datang haid. Ini dua hujah sebab proses tadi. Okey, ini dua hujah yang menolak pendapat yang tak menyokong pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan orang hamil itu boleh datang haid. Tapi Imam Syafi'i berpegang dengan pendapat yang tadi. Dia kata ia boleh datang haid. Bukan pendapat Imam Syafi'i, dia hujah masing-masing tu. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Satu Imam Syafi'i kata boleh, satu Imam Syafi'i kata tak boleh. Jadi ada dua ulama ni, ada yang menyokong pendapat boleh, ada yang menyokong pendapat tak boleh. Jadi masing-masing mendatangkan hujah. Yang hujah kata tak boleh, depa kata macam mana boleh keluar, macam mana boleh datang haid sedangkan tempat keluar haid itu tersumbat ketika mengandung. Dan yang kedua, dia proses itu tidak berlaku. Ini dua hujah yang menyokong tidak boleh datang haid. Tapi sebelah sini, sebelah yang kata boleh datang haid ini, dia ada hujah dia. Dia kata dia ada dua kemungkinan bila datang haid orang mengandung ni. Bila datang saja darah ada dua kemungkinan, satunya penyakit, satunya haid. Jadi yang asalnya adalah haid. Yang asal adalah
adalah haid. Bila kita tak pasti, maka kembali kepada asal. Ini hujah yang menyokong perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan boleh. Tapi di antara dua dalil ni, yang azharnya, yang paling jelas adalah perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan boleh. Ini qaul jadid, qaul jadid. Qaul qadim bagi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Qaul jadid Imam Syafi'i mengatakan boleh. Ini qaul yang asah, yang azhar. Tapi depa pun ada kalau tengok kajian sains, ada hujah sains juga yang menyokong pendapat Imam Syafi'i, qaul jadi Imam Syafi'i ni. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan orang hamil juga boleh datang haid. Yang pertama disebabkan, saya tulis ni, dia proses pensenyawaan tu berlaku sebelum daripada hampir-hampir dekat nak haid. Sebelum haid dan hampir dekat nak haid. Jadi dia boleh, mungkin dia datang haid walaupun dia mengandung. Yang kedua, dia punya dinding rahim dia tidak kukuh, dia tetap boleh mengeluarkan haid walaupun dia mengandung. Yang ketiga, dengan sebab ada berjimak dan sebagainya. Yang keempat, dia ada kuman dan sebagainya. Tetap boleh mengeluarkan haid walaupun dia mengandung. Kadang-kadang anak itu berada di luar rahim. Jadi darah haid tetap boleh keluar. Dia tak menutupi ruang keluar darah tu. Macam-macam lah. Itu hujah-hujah orang-orang ulama terkemudian yang menyokong pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan boleh, ataupun darah yang keluar ketika mengandung itu dihukumi sebagai haid. Okey, habis panjang sini. Tengok soalan. Ustaz Zakaria kata, jika keluar warna keruh bagi masalah di atas, adakah dikira haid? Warna keruh tetap haid. Asalkan dia cukup syarat 24 jam, 15 hari sebelum, 15 hari, 15 malam. Seperti rutubah, yang ni sifatnya seakan-akan rutubah. Tetap di sana ada juga seakan-akan sifat darah. Seperti pekat dan banyak. Al-Mu'tabar yang paling dikira pada sifat haid ni adalah warna. Pekat dan juga busuk bau dia tu, itu perkiraan yang kedua. Perkiraan utama adalah warna darah. Kalau dia ada warna darah, dia hitam, merah atau kuning dan keruh, maka dia dikira sebagai haid. Biasanya dia bercampur. Rutubah keputihan tu dia akan bercampur dengan kekuningan. Orang banyak keliru di situ lah. Nak kata haid ke, nak kata apa, rutubah, nak kata keputihan. Tak pasti. Kalau kita kata ni, kata haid, ni ada sifat keputihan. Kalau nak kata keputihan, betul-betul dia ada campuran warna. Ada warna kuning-kuning sikit. Lepas tu macam mana? Kembali kepada hadis tadi. Hadis tadi kata apa? La ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Janganlah kamu segera sembahyang sehingga kamu melihat kapas itu putih. Maknanya jangan ada kesan warna langsung. Kalau putih tu putih bersih. Kalau keputihan itu masih bercampur dengan warna, maka masih dikira sebagai haid. Dia keputihan bercampur warna-warna haid. Nanti dalam bab sifat, nanti kita akan bab sifat haid yang lebih detail, dia akan ceritalah. Hitam kalau bercampur dengan merah, adakah dikira hitam ataupun merah? Dikira hitam. Kalau merah bercampur dengan kuning, dikira apa? Dikira kuning. Kalau kuning dicampur dengan keruh, dikira apa? Dikira keruh. Dikira kuning.
Kuning campur dengan keruh dikira kuning. Dia ambil yang paling kuat. Baik, bab yang keenam, an-naqa'ul mutakhallilu baina dima'il haidi. Apabila bab yang keenam ialah naqa' yang menyelangi di antara dua darah-darah haid. Suci yang menyelangi di antara darah-darah haid. Idza ra'atil haidu yawman daman wa yawman naqa'an aw sa'atan daman wa sa'atan naqa'an wa hakadha fala khilafa fil madhhabi anna ayyamad dami haidun. Apabila seorang yang berhaid itu melihat satu hari darah, kemudian satu hari lagi suci, ataupun dia melihat sejam darah dan sejam lagi suci, dan seperti demikian itulah sehingga ke 15 hari 15 malam, fala khilafa fil madhhabi anna ayyamad dami haidun. Maka tidak ada khilaf pada di dalam mazhab bahwasanya hari-hari darah itu adalah haid. Baik, kita tengok macam mana dia kata sehari darah, sehari suci. Sehari darah, sehari suci. Sehari darah, sehari suci. Sehari darah, sehari suci. Dan 24 jam ni, sehari ni. 4 jam. 4 jam. Oh, suci. Suci sampailah ke 15. Maka di tengah-tengah ni, adakah suci ataupun haid? Maka tidak ada khilaf di dalam mazhab. Ianya adalah haid. Maknanya apa? Maknanya kalaulah kita sembahyang di sini kan. Kalau kita sembahyang di sini, bila kita putus, kita pun sembahyanglah kan. Bila kita sembahyang di hari yang kedua ni, tiba-tiba datang balik pada hari yang ketiga, maka apakah hukum sembahyang kita pada hari yang kedua? Hukumnya tidak berdosa. Kerana apa? Kerana kita mana tahu. Kita tak tahu kata hari ketiga ni dia nak datang ataupun tidak datang. Dia nak datang ataupun tidak datang. Kita tak tahu. Bila tak tahu, maka tak dihukumi dengan dosa. Tak berdosa. Boleh. Bila suci di sini, memang dihukum sebagai haid. Bila tu yang kata, bila hukum sebagai haid, tak sah. Semayang tak sah. Puasa kena qada. Okey. Tengok teman habis 24 jam. Kita pun dia berhenti. Kita pun tengok bila dah berhenti boleh di sini. Di sini semayang solat. Solat. Puasa. Jimat boleh. Apa lagi? Baca Quran. Boleh. Boleh semua. Apa yang orang halal buat, dia halal buat. Tapi tiba-tiba pada hari ketiga datang balik. Apa hukum ni? Solat tak sah. Puasa kena qada. Jimat tidak berdosa. Tidak berdosa. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Walaupun kita berjimat dalam masa haid, tapi tetap tidak berdosa. Kerana apa? Kerana kita tak tahu dia nak datang pada hari yang ketiga. Baca Quran tak berdosa. Puasa kena qada lah. Okey, jelas? Kita penderah sampai pukul 12 no. Boleh no? Tidak, tak ada nak habis. Tu dia kata tidak ada khilaf di dalam mazhab bahwasanya hari-hari darah itu adalah haid. Hari ini ada haid, hari ini ni haid. Baik, tidak ada khilaf. Haid. Yang datang ni adalah haid, tidak ada khilaf. Cuma yang khilafnya pada masalah apa? Kita tengok depan. Wala khilafa annaha idza ra'at an-naqa'a yajibu 'alayha an taghtasila wa tusalliya wa tasuma
wa yajuzu lizauji watuha. Dan tidak ada khilaf. Hari haid tidak ada khilaf. Hari yang datangnya darah ini tidak ada khilaf bahwasanya ia adalah haid. Dan tidak ada khilaf juga annaha idza ra'atin naqa'a, apabila dia melihat naqa'. Tengok ni naqa' kedua. Apabila dia melihat naqa', yajibu 'alaiha, wajib di atas dia mandi, semayang dan puasa. Nampak saja, mandi, semayang dan puasa. Ini tidak ada khilaf. Dan wa yajuzu lizauji watuha, dan harus pada hari ini suami dia mewati dia. Sebab apa? Ada sebab. Kerana apa wajib? Ada sebab dia. Li'anna adh-dhahira, kerana bahasanya yang zahirnya adalah baqa'ut tuhri. Bila suci pada hari yang kedua, mana kita tahu kata dia akan datang pula? Pada zahirnya baqa'ut tuhri, kekal suci. Suci ni akan berkekalan. Kita tak tahu kata dia nak mai pula. Pada anggapan kita yang zahirnya dia akan kekal lah suci ni. Bila dia berhenti dia akan kekal. Jadi oleh kerana itulah wajib sembahyang dan puasa, dan harus bagi suami dia untuk mewati dia. Sebab apa? Li'anna adh-dhahira baqa'ut tuhri, kerana bahwasanya yang zahirnya baqa'ut tuhri, kekal suci, wa adamu muawadatid dami, dan tidak kembalinya darah. Darah tidak kembali. Kekal suci dan darah tak kembali. Okey, itu di antara sebab wajibnya mandi, semayang dan puasa. Baik. Yang mana okey ya. Nanti kita tapi benda ni dia tidak ada khilaf ni. Tidak ada khilaf ni bila? Untuk orang yang pertama kali datang. Pertama kali datang. Orang yang pertama kali datang, maka tidak ada khilaf bahawasanya apabila putus sahaja, apabila berhenti sahaja, maka dia wajib sembahyang, wajib mandi, wajib puasa, dan harus bagi suami dia untuk mewati dia. Ini untuk orang yang pertama kali datang. Berbeza orang yang dah ada adat. Itu beza lagi. Nanti depan dia akan bincang. Ada beza, ada khilaf di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Tapi untuk orang yang pertama kali datang tidak ada khilaf. Dia bila suci saja, pada zahirnya tidak akan datang lagi darah, dia akan kekal suci, maka dia wajib sembahyang. Okey, habis pada masalah yang tak ada khilaf itu dah selesai. Kemudian kita masuk pada masalah khilaf. Yang khilafnya di mana? Waqtalafu fin naqai alladhi yakunu baina damail haidhi. Dan para fuqaha berlaku khilaf di kalangan para fuqaha pada masalah naqa yang berada di antara dua darah haid. Yakni suci yang berada di antara dua darah haid. Adakah suci di antara dua darah haid itu dikira sebagai suci? Adakah suci di antara dua darah haid itu dianggap suci? Okey, sebelum tu kita kena faham dulu. Bila dia sebut suci di antara dua darah haid, maksudnya sebanyak-banyak haid berapa? 15, betul? 15. Suci yang ada di sini, ini haid kedua. Haid pertama dan haid kedua. Haid pertama dan haid kedua. Okey, suci yang ada di tengah ni,
Suci yang kita kata sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam tu kan. Adakah dia betul benar-benar suci? Benar-benar suci. Kita tengok. Dia tak semuanya tak semua suci. Nanti kita tengok ada masalah dia. Okay. Bila dia sebut di antara dua darah haid, mana ni? Antara ni. Okey, contohlah kita kata macam ni lah. Dia ni datang 7 hari. 7 hari. Kemudian dia berhenti selama 12 hari. Dia berhenti selama 12 hari. Kemudian dia datang pula 7 hari. Ni masalah dia di sini. Ini haid pertama, ini haid kedua. 12 hari. Cukup ke tak 15 hari? Tak cukup. Bila tak cukup, macam mana? Apa nak buat macam ni? Sedangkan 12 hari ni tak cukup 15 hari. Sekurang-kurang suci di antara dua haid, sekurang-kurang berapa hari? 15 hari. Tiba-tiba sini 12 hari. Macam mana nak kira? Adakah suci ni dikira sebagai pemisah di antara dua haid juga? Kita nak kata macam tu. Tak lagi, nanti kita tengok dulu. Sebab dia ada syarat-syarat dia. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Pertanggungan kali datang. Kalau masalah di sini dalam 15, okey, kita tengok dalam 15 kan. Dalam 15 ni haid suci, haid suci, haid suci, haid satu suci. Ni haid ke suci betul? Haid ke suci ni? Haid tengah-tengah ni. Ni dalam 15 ni. Kita kira dalam 15. Dia berlaku dalam 15. Kenapa? Ni apa nama Ustaz Fendi. Ni haid tengah-tengah ni. Suci ni. Dia berlaku dalam 15. Sampai sinilah kita kata. Sampai hari ke 8. Kan? Kemudian sini. Okey, suci. Itu tak ada lah. Kosong lah. Ni. Sampai 15 tak ada. Tak ada masalah. Suci ni. Yang haid ke ataupun suci. Tak semua. Tak jawab ni. Ustaz Fendi macam mana? Ini tidak ada khilaf di antara ulama sekiranya suci yang berada di antara ni, haid ni dalam masa 15 hari, tidak ada khilaf yang mengatakan ini adalah haid. Dihukumi sebagai haid. Ni, dihukumi. Walaupun dia tak ada haid ketika tu, tapi dihukumi sebagai haid. Kerana apa? Dia di antara dua haid. Tapi bukan maksud dua haid tadi ya. Dua haid tadi tu haid pertama dengan haid kedua selepas diselangi 15 hari tu. Tapi ini suci yang berada di antara haid-haid dalam 15 hari. Ini tidak ada khilaf. Yang panggil naqaq, betul, naqaq. Naqaq antara darah haid dalam tempoh 15 hari adalah haid, betul. Ini naqaq. Ini naqaq naqaq. Naqaq dihukumi sebagai haid. Dia panggil juga suci sementara. Naqaq ni suci sementara. Kalau 7 hari, sini 15, kemudian 7 hari ada ni kan, ada
Ni ada ruang pemisah dia 15 hari, dapat sekurang-kurang suci di antara dua haid, ini dia panggil tuhur. Kalau tak sampai, dia punya jarak tu tak sampai 15 hari, naqah nama dia. Nah, beza istilah tuhur dengan naqah. Tuhur ni mana nak tulis? Tuhur sucinya, oi dia jawi pula, jawi tak apa. Sucinya 15. Ni sucinya kurang 15. Naqah suci sementara itu dia kurang 15. Kalau tuhur dia dapat sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. San tengok lah ni, ada tak? Sangkut tak? Tak. Saya tengok. Okey, okey tak apa. Baik, kita sambung lagi. Wal azhar, dan qaul yang azharnya annahu haidun, bahawasanya naqah yang berada di antara dua darah haid itu adalah haid dengan beberapa syarat, dengan beberapa syarat. Maknanya suci di antara ni dia ada beberapa syarat. Suci dia di antara celah-celah yang tak sampai 15 tu, yang tak sampai 15 hari ni, dia dikira sebagai haid juga, tapi ada beberapa syarat. Baik, kita tengok syarat yang pertama. Syarat yang pertama, alla yujawiza majmu'ud dima'i ma'an naqa'i 15 yawman. Fa in jawaza al-15 wa kana muttasilan bidamin qablahu, fa hadhihi imra'atun mustahadatun fil haidhi ikhtalata haidhuha bi tuhriha faturaddu ila ihda suwaril mustahadati fil haidhi. Bahawasanya tidak melangkaui, tidak melepasi, maknanya kurang lah. Tak melepasi maknanya kurang. Kurang keseluruhan majmu'id dima'i, keseluruhan darah, ma'an naqa'i, serta naqah itu 15 yauman, kurang daripada 15 hari 15 malam. Macam kita buat tadi. Tengok. 1 sehari. Ni ada apa ni? Haid sehari. Suci. Suci. Haid. Suci. Suci. Haid. Suci. Suci. Haid. Suci. Suci. Haid. Suci. Habis. Habis dekat ni. Habis dekat 15. Okey, kita tengok. Dia kata tak melampaui, tak melepasi, maknanya kurang keseluruhan darah-darah serta naqah. Kita campur kan, darah sehari. Sehari haid, 2 hari suci, 3 hari. Campur sehari pula. Jadi 4 hari campur. Campur. Last kali dia berhenti takat mana? Dia berhenti takat 13 hari saja. Dia berhenti takat 13 hari. Bila 13 hari, adakah dia melepasi keseluruhan ni? Dia kita kira penghabisan dia tang haid lah. Kira penghabisan dia di sini. Kita campur semua ni, berapa hari semua dapat? Tak sampai 15 hari. Bila tak sampai 15 hari, tengok dia kata, syarat nak dikatakan haid tu mesti kurang campuran ke semua haid dan naqah di tengah-tengah tu tak kurang, tak lebih, maknanya
Alau yang tidak melampaui, makna kurang. Kurang betul, kurang daripada 15 hari 15 malam. Maknanya tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Tak lebih, iaitu 13. Mana lebih? Jadi hak ni di tengah-tengah ni. Ni Allah dah. Ni hak ni semuanya haid. Semuanya haid. Haid belaka. Sebab apa? Bila dicampur haid dengan suci dia tidak melepasi daripada 15 hari 15 malam. Okey, jelas Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama tak melepasi 15 hari 15 malam untuk dikira, untuk dikatakan suci yang ada di tengah-tengah ni, naqah yang berada di tengah ni adalah dihukumi sebagai haid. Syarat dia tidak melepasi 15 hari 15 malam. Baik, kalau lebih macam mana cerita dia? Fa in jawazal 15 wa kana muttasilan bidamin qablahu. Dan jika melepasi 15 hari wakana muttasilan, dan sedangkan ia bersambung dengan darah yang sebelumnya, sebelum daripada 15, fahadhihi imra'atun, maka perempuan ini dihukumi sebagai mustahadah fil haid, mustahadah pada haid yang bercampur haidnya dengan tuhriha, dengan sucinya. Haid dengan suci campur, tercampur. Haid dengan suci tercampur. Bila jadi macam tu, apa kita nak buat? Faturaddu ila ihda suwaril mustahadati fil haid, maka dikembalikan, kita rujuk balik kepada 7 masalah mustahadah yang akan datang sebutan dia. Macam mana rupa gambaran dia sini? Okey, kita sambung lagi di sini. Andai. Cikedak dia. Nampak dah kan? Nampak no sampai hujung. Okey, kita sambung lagi. 16. 17. 16 dengan 17. Okey, 12 suci. 13 datang kembali. I'm back. 13. Baik. 14. Baik. 15 pun ada lagi. 16 bersambung. Ini penting, tang hujung ni. Tang hujung ni penting kita perhatikan pada hari yang ke-15. Adakah hari yang ke-15 kita itu bersambung dengan hari ke-16? Kalau hari ke-15 kita itu bersambung hari ke-16, tadi kan dia kata syarat dia bila campur suci dengan haid tadi tak melepasi 15, betul? Tiba-tiba sekarang dia melepasi 15, nampak tak? Haid dia dah melepasi 15. Kemudian ada lagi yang sini, suci pula. 16 ada, hari 17 suci. Contoh. Lepas tu 18 ada lagi. Maknanya dia dah melepasi 15. Melepasi 15. Dan ni. Satu, melepasi pasi 15. Yang kedua, bersambung 15 dengan 16 bersambung. Ini titik pertemuan ataupun titik pembeza di antara haid dan istihadah. Kalau hari ke-15 bersambung dengan hari ke-16, okey, dia sabit istihadah. Istihadah apa? Nanti dulu. Yang mana istihadah, yang mana suci? Nanti dulu. Okey. Yang penting kita tahu bahawasanya dah berlaku istihadah pada dia apabila 15 bersambung dengan 16. Kerana apa? Kerana syarat tadi dia tidak melebihi 15. Tiba-tiba ini dah melebihi 15 dan dia pula bersambung dengan selepas daripada 15, 16, 17 ke atas. Bila dia bersambung ada masalah. Bila ada masalah, apa dia kata? Dia ni adalah orang yang istihadah
istihadah pada haid yang bercampur haidnya dengan sucinya, maka dikembalikan kepada 7 masalah. Yang mana haid dan yang mana istihadah, itu nanti kita bincang ke depan. Cuma kita tahu sekarang ni dia adalah dia dah disabitkan istihadah. Jelas Okey, itu syarat yang pertama. Jadi suci di antara tengah-tengah ni, suci ni antara tengah ni, kita tak boleh nak kata dia haid. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat yang pertama. Kita tak boleh nak hukum suci di tengah ni sebagai haid. Sebab apa? Tak cukup syarat yang pertama tadi. Apa syarat yang pertama? Tidak melebihi 15 hari. Himpunan semua tak melebihi 15 hari. Jadi sekarang dia dah melebihi 15 hari. Darah dia dah melebihi 15 hari dan juga bersambung 15 dengan 16. Bila bersambung, bila lebih, maka suci apa yang di tengah-tengah ni, suci di tengah-tengah ni, kita tak boleh nak hukum dia sebagai haid lagi. Tak boleh nak hukum dia sebagai haid. Lepas tu, suci betul ke apa ke? Macam mana? Apa hukum dia? Nanti dulu kita hold dulu situ, nanti kita masuk bab ni, kita akan bincang di babul mustahadah. Okey, selesai yang pertama. Kena tabung apa siap? Tak dan dah. Alamak. Okey. Tak apa, kita perhabis syarat, 2 syarat ni. Wa amma idza lam yattasilu ad-damu bidamin qablahu fa inna hadhihi al-mar'ata 'alayha baqiyatu tuhrin fatukammila baqiyat at-tuhri wa ma zada fa huwa haidun jadidun. Ni masalah lain pula. Dia kena bold, kena ni kena headline tu Syarat yang pertama 1. Lepas tu syarat dia muttasilan bersambung. Syaratnya mesti kena bersambung. Kalau tak bersambung, apa jadi? Kalau bersambung dia mustahadah. Kalau tak bersambung, okey, kita tulis sikit lah. Alamak, 5 minit lagi. Tulis sikit. Syarat dia tidak melebihi 15 hari. Lebih 15. Ber-15 bagi 2. Bersambung tidak bersambung. Ada 2 masalah. Yang atas tadi bersambung. Bila bersambung, hukumnya is sabit. Lekat ataupun sabit. Lekat istihadah. Istihadah kembali kepada 7 masalah. Kembali pada 7 masalah. Kalau tak bersambung, okey, apa jadi? Tengok Kalau tak bersambung, maknanya dia 15 dengan 16 tu, 15 tak bersambung dengan 16. Wa amma idza lam yattasil ad-damu, jika tidak bersambung darah dengan darah yang sebelumnya. Jika tidak sambung darah itu dengan darah tidak bersambung darah yang selepas daripada 16 itu, bidamin qablahu, dengan darah yang sebelum 15, maknanya hari ke-15. Hari ke-15 tidak bersambung dengan hari ke-16, maka apa hukum dia? Fa inna hadhil mar'atu, maka perempuan ini di atasnya, wajib di atasnya, berlaku hukum di atasnya baqiyatu tuhrin, ada baki, ada tinggal suci.
maka disempurnakan suci, baki suci itu, dan yang lebih itu adalah haid yang baru. Macam mana? Tak lagi, kita tak guna lagi kaedah tamyiz sebab tak masuk. Okey, tak masuk, itu bincang dalam mustahadah. Ini dia masalah baki tuhur ni, panggil takmilut tuhri, masalah takmilut tuhri. Macam mana? Tengok. Membang. Dia datang macam biasa 7 hari. Sehari ada 3, 4, 5, 6 hari. Kemudian berhenti 7 hari. Sambung lagi. Mana? 17 ke 18, 19, 20, 21, 22. Cik. Berapa hari dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian di sini dia datang balik. 19 ada. 20 ada. 21 ada. 22 pun ada. 23 pun ada. Apa hukum dia? Macam mana? Ini jelas. Ini semua ni jelas. Haid. Dia sampai ke hari ke-15. Ni dia punya sempadan dia. Sampai hari ke-15 kita jelas bahawasanya 7 hari ini, 6 hari ini adalah haid. Kemudian masuk hari ke-16. Maknanya kita ambil lah dia punya suci dah berapa hari ni. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai hari ke-12 sini, tiba-tiba datang balik. Adakah kita boleh kata yang datang ini haid yang kedua? Ni. Bila dia sebut tak bersambung ni. Tak bersambung. Ini 6. Mana ada bersambung dengan 16? Bersambung dengan 16. Tak ada kan? Tak bersambung kan? Haid tadi bersambung 15. Sambung dengan 16. Ni haid yang sebelum 15 bersambung ke tak 16? Tak bersambung. Haid yang dalam 15 tidak bersambung dengan haid hari ke-16. Bila tak bersambung, okey, ini masalah dia. Bila tak bersambung, nampak? Hari ke-12, dia baru suci, dia baru ada 12 hari. Tiba-tiba dah datang haid yang baru. Jadi adakah kita boleh katakan yang datang ni semuanya haid baru? Okey. Macam mana nak buat? Kita cara dia suruh tolak. Dia itu tolak. Jadi 2, 13, 14, 15. 13, 14 dan 15 ini hukumnya istihadah. Hukum istihadah. Sebab apa kita hukumkan 3 hari ini dengan istihadah? Sebab kita nak sempurnakan masa suci yang sekurang-kurang adalah 15 hari, 15 malam tu. Kata ni. Ni 15 hari. Ya cukup 15 hari. Sekurang-kurang suci 15 hari. Dapat. Jadi yang selepas dia ni, ini adalah haid. Ini adalah haid kalau mencukupi syarat haid lah 24 jam lah. 3 hari istihadah, yang baki lagi itu adalah haid. Inilah cara kita nak buat apabila suci kita tak sampai 15 hari. Jangan duk pening. Orang perempuan kalau mai darah tu tak suci, dia tak sampai 15 hari, baru 12 hari. Allah, 12 hari, 10 hari mai dah ni, tak dan. Macam mana ni? Nak kira haid baru kan macam mana? 15 hari tak dapat lagi. Maka kita ambil haid yang tu. Jadi kita di sini
Masuk hari ke-13 kita ni tak ni wajib kita semayang. Ni solat. Ni solat. Cukup saja 15 hari masuk start kira haid tu. Habis saja sekurang-kurang suci 15 hari, start haid tu barulah ke sini kita tinggal semayang. Ni tinggal seterusnya. Tapi di sini kita kena semayang. Sebab apa? Di sini adalah istihadah. Untuk nak menyempurnakan suci yang sekurang-kurangnya adalah 15 hari 15 malam. Kena tolak haid yang kedua tu bagi cukup, bagi dapat suci 15 hari. Okey. Ustaz Zakaria kata curi 3 hari darah baru untuk sempurnakan suci jadi 15, lepas 15 baru dikira haid. Betul. Kita curi 3 hari yang haid baru tu. Curi 3 hari untuk sempurnakan haid, untuk sempurnakan suci. Tengoklah. Kalau kata dia mai lebih awal di sini. Dia mai sini. Sini mai dah. 17 terus mai. Nanti hari ke-17 mai. Baru berapa hari? Okey, curi. Curi berapa hari? 5 hari kita curi. 5 hari curi daripada haid baru. Cukup saja suci 15 hari barulah dikira sebagai haid. Cukupkan 15 hari suci, betul. Cukupkan 15 hari suci. Ini masalah tak bersambung. Ini masalah tak bersambung. Kalau bersambung itu lain cerita. Itu dia akan kembali pada 7 masalah. Mumayyizah, ghairu mumayyizah, mubtadi'ah, mu'tadah, mubtadi'ah, mumayyizah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah, mu'tadah, mumayyizah, mu'tadah, ghairu mumayyizah, mutahayyirah dan sebagainya. Lupa waktu, lupa masa, tak lupa waktu, tak lupa masa. Itu ada 7 masalah. Itu lain cerita. Tapi ini senang. Baqiyatut tuhri ni senang. Kita curi je haid yang kedua. Habis cukup dah masa 2 ke 12. Jadi cukup kot sekadar tu. Esok kita masuk tatbiqat atau praktikal misal. Contoh-contoh esok. Esok kita tulis contoh macam mana. Tak ada apa. Kemudian ada soalan apa? Ataupun pandangan? Minta maaf lah, saya sekadar tu saja boleh cerita. Kalau ada tambahan boleh tambah. Ataupun ada soalan boleh tanya. Tak ada. Nabi. Ayah Nabil. Okey. Baik Ustaz Zakaria. Kalau tulis post dekat grup pun okey juga. Tanya dulu soal, buat contoh-contoh soalan, kemudian post dekat grup. Lepas tu kita try dulu jawab. Lepas tu esok tengok macam mana. Kita bincangkan jawapan tu betul ataupun tak. Hei, takkan kerja dah. Takkan kerja dah. Habis kuarantin tak habis lagi. Kuarantin habis dah. Kuarantin tak habis lagi oi. Ya, wallahu alam. Jadi mampu lah ni. Habis. Kalau ada apa-apa cadangan boleh post dekat grup. Boleh bagi tahu dekat grup. InsyaAllah. Jadi saya minta maaf kalau ada apa-apa terkasak bahasa ataupun penerangan kurang jelas.
ataupun apa nama pening sikit ke apa macam mana ke, tu saya minta maaf lah lebih kurang. InsyaAllah kita tak ada apa, kita tutup majlis kita dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiba. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.